Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Nama aku Wan. Terima kasih kepada yang dah subscribe channel aku dan terima kasih sangat-sangat kepada yang terus support aku. Okey, kepada yang baru jumpa channel aku, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol loceng untuk terus dapat notifikasi video-video baru aku. Okey, macam biasa, sebelum kita mulakan cerita, kita layan intro dulu. Okey, video kali ni masih lagi aku cerita pengalaman tentang Abah. Kalau hampa ada ikut video aku sebelum ni, Abah ada bantu satu kakak tu. Yang aku cakap nama kakak tu kan Kak Poh kan. Yang family dia, satu family dia tu kena buatan orang. Sampai Kak Poh dengan suami dia hampir-hampir berpisahan time tu. Selepas beberapa bulan Abah membantu family Kak Poh tu, Abah pun dah balik kampung apa. Satu hari tu Abah dapat satu panggilan daripada Kak Poh. Lepas tu Kak Poh bagi tahu kat Abah yang kawan dia sakit time tu. Tapi Kak Poh tak bagi tahu lagi sakit apa tau. Lepas tu Abah cakap tak apalah, kalau dia keadaan depa teruk nanti Abah akan ke sana. Kalau tak apa-apa teruk tak apalah, bagi depa main lah. Time ni keadaan kesihatan Abah memang dah tak apa baik sebab Abah tak bagi tahu tau. Time tu Abah dah start kena buatan orang. Okey, bila dah jadi macam tu, Kak Poh cakap tak apalah, bagi dia masa dalam seminggu dua ni dia selesaikan keadaan kerja-kerja dia dulu. Kalau semua dah settle nanti dia ambil Abah lah. Abah cakap tak apalah, kalau depa tak boleh main, Abah akan pergi. Kalau depa boleh main, bagi depa main. Abah cakap macam tu. Abah cakap sekali lagi kan. Bila dah macam tu, Kak Poh cakap tak apa, nanti Kak Poh pergi ambil Abah. Time ni Kak Poh dah jadi anak angkat kepada Abah. Kira jadi kakak akakku jugalah. Lepas tu Kak Poh cakap dekat Abah, tak apalah, nanti Poh pergi ambil Abah sebab cucu pun dah lama tak jumpa Abah. Dia tu anak kepada Kak Poh lah. Jadi bila dah jadi macam tu, selang beberapa hari tu Kak Poh telefon lagi cakap dalam minggu depan Kak Poh pergi ambil Abah. Kira jadi pergi ambil lah. Okey, seminggu kemudian tu Kak Poh pun mai dengan suami dia. Sebab Kak Poh beritahu yang budak-budak ada bawa bagi running jugalah bisnes mereka kan. Kira lori masih berjalan. Okey, bila nak disingkatkan cerita, selepas suami dia mai bawa lah satu family lah jumpa Abah apa kan. Lepas tu Abah tanya keadaan kawan kepada Kak Poh tu macam mana. Dia cakap keadaan dia bila maghrib akan meracau, bila maghrib akan meracau. Lepas tu Abah cakap ada buat gambar, nak tengok keadaan kan. Lepas tu Kak Poh cakap dia tak ambil. Lepas tu Abah cakap tak apalah, bila dah selesai apa semua, keesokan hari tu bila dah siap packing apa dah bawa dalam kereta, Abah beritahu dekat aku, nanti dalam 2 hari lagi hang dengan Adi pergi kat Abah, iaitu abang aku lah. Aku panggil kat abang aku D. Lepas tu bila Abah dah sampai ke KL, Abah call kat abang aku, nanti jangan lupa pergi kat Abah kan. Lepas tu abang aku cakap tak apa, nanti petang sikit selepas balik kerja aku dengan abang aku akan berangkat lah. Bila dah selesai abang aku balik, aku pun dah siap packing time ni mak aku dengan adik aku kan ikut yang expo jual pakaian, makan-makan tu kan, yang macam lebih kurang macam jom heboh dulu kat lah. Okey, bila aku dengan abang aku dah siap packing barang kami dah nak berangkat, aku call kat Abah aku cakap kat Abah aku yang kami dah nak on the way ni, dah nak start jalan. Okey, bila dah call dah bagi tahu apa-apa semua kan, kami pun start gerak bila dah bergerak dalam pukul 4 pagi kami dah sampai dekat Selayang kan. Lepas tu kami call sekali lagi bagi tahu kat Abah kami dah sampai kat Selayang. Jadi Abah beritahu yang nanti sampai dekat Ampang, call dekat Abah ataupun dekat Kak Poh kan, nanti mereka akan tunggu satu tempat tu, kami pergi tunggu kat situ juga, mereka akan ambil. Okey, selang dalam setengah jam macam tu kami pun sampai dekat Ampang. Sebab subuh kan kereta tak banyak, jadi perjalanan kami lancar lah orang kata.
Okey, bila dah sampai situ, suami Kak Poh bawa lori pergi ambil kami. Kira kami escort lori tu lah. Bila dah sampai apa semua, time tu pula aku balik kerja terus pergi. Jadi abang aku pun balik kerja pun terus. Kami memang gerak time tu balik kerja terus pergi lah. Mereka memang mata rabak badan memang dah lepak orang cakap time tu. Memang kira mata kepala memang pikat pantai time tu. Bila kami dah sampai situ, Kak Poh cakap tak apa, naik dulu pergi rehat dulu kan. Nanti tengah hari ke petang sikit nanti baru kita sembang macam mana kan. Bila kami sampai dekat pintu rumah Kak Poh, kami nampak pantai lah. Memang time tu memang nampak pantai lah cakap. Bila dah sampai kami dah tidur apa dalam 4 jam macam tu. Bila kami dah tidur dalam 4 jam macam tu, kami pun dah rasa segar pun kan. Bangun jumpa dengan Abah sembang. Abah pun cuba kita dekat abang aku. Time tu aku tak ambil pok sangat kan. Sebab yang banyak pembantu Abah aku ni abang aku lah. Bila daripada dah sembang, Abah pun beritahu dekat abang aku, nanti petang nanti kita akan ke rumah kawan Kak Poh lah. Aku bagi nama kawan Kak Poh ni nama Ani. Suami dia nama Mat. Senang. Okey, Abah beritahu dekat abang aku, nanti petang sikit kita ikut Kak Poh pergi ke rumah Ani nak tengok keadaan macam mana kan. Belum sempat lagi kata nak ke sana, Kak Poh dapat satu panggilan, iaitu daripada Ani, daripada suami Ani lah, iaitu Mat kan. Mat call dekat Kak Poh bagi tahu yang isteri dia ni meracau pelik-pelik. Dia kata jangan bagi orang mai. Tapi suara dia dah jadi lain lah. Keadaan orang kata kena rasuk kan. Jadi Abah pun cakap dekat Kak Poh, tak apa, kita terus pergi, tak payah tunggu dah. Abang aku pun ikut disebabkan aku memang penat lah. Aku malas nak ke mana lagi tentu. Aku cakap tak apa, aku memang tak ikut. Cakap aku penat. Aku cakap tak apa, aku tidur sudah lah. Nanti petang sikit nanti fikir macam mana aku pergi dengan Abang Rosli kan, macam mana. Itu suami Kak Poh kan. Jadi nak disingkatkan cerita, abang aku, Abah dengan Kak Poh pun shoot pergi ke rumah Ani tu. Bila dah sampai sana, memang keadaan huru-hara lah orang cakap. Memang huru-hara. Rumah pecah tungkang langgang. Cermin kaca yang macam yang lah ni kan jenis macam ni lah. Kaca jenis ni kan macam kaca macam kaca office tu kan. Macam kaca office tu kan. Okey. Yang itu semua pecah. Sebab rumah dia tu baru renovate kan. Dia buat macam gaya macam rumah moden ni lah. Bila dah jadi macam tu, Abah pun tengok keadaan huru-hara. Abang aku pun dapat huru-hara. Kak Poh terus telefon ambulan kan. Sebab time tu Ani ni dia ambil pisau, dia tikam kat sini ni. Dia bukan toreh tau, macam selalu bunuh diri ni dia toreh betul tak? Ni dia tikam sini, dia tikam tembus ni, tangan tembus. Darah ni penuh satu rumah dah. Kalau bahasa aku panggil merambu lah, dah merambu lah rumah ni. Darah ni sepoh darah. Kira nak pasuk rumah dia tak boleh buang kasut, panah darah penuh. Dia boleh duk tikam lagi, duk gelak-gelak tikam. Dia kata kan, dia kata dia nak musnahkan aku nak laki dia. Tak tahulah yang tu apa benda yang cakap kan. Bila dah jadi macam tu pun, Abah pun baca doa. Abah tiup dekat Ani kan, dia terus terlepuk jatuh. Jadi dalam 10 minit 20 minit macam tu ambulan baru sampai kan. Time tu suami dia pun ambil kain balut lah dekat tempat luka-luka apa kan. Tapi kain tu dah basah lah dengan darah keluar apa kan. Bila bila ambulan dah sampai, medik sampai, depa buat rawatan cemas tu kan, untuk yang hentikan darah sementara kan. Bila dah buat apa tu, dah balut-balut, masuk dalam stretcher, tolak pergi ke dalam van, terus shoot pergi ke hospital. Bila dah jadi macam tu Abah pun jumpa dengan Mat ni, tanya macam sebab apa jadi macam tu kan. Abang Mat tu pun beritahu dekat Abah yang sebulan sebelum ni, rumah ni masih rumah lama, rumah papan dululah. Jadi Mat dengan Ani pun bincang
yang kata nak pecah rumah tu, nak buat lain lah maksud dia, renovate balik rumah tu kan. Okey, bila mereka dah buat bincang-bincang apa, setuju, mereka pun pecah rumah tu lah. Pecah-pecah rumah apa, lantai semua buat. Memang kira memang rumah mewah lah, kata rumah batu ni kan. Rumah tu dah 90% dah nak siap, kira tinggal nak naik pagar luar je. Start tu lah yang Ani start jadi macam ni, dia kata kan. Setiap kali maghrib kacau kan. Bila dah jadi macam tu, abah pun minta nama dua-dua lah, pasangan tu kan, suami isteri tu. Abah minta nama, tengok apa, dia kata, abah cakap hampa ni Pak Long rasa sambung. Hampa ni Pak Long rasa kejadian lebih kurang macam tipah je kot, lebih kurang ni Pak Long. Apa aku cakap macam tu kan. Bila dia jadi macam tu, Mat tanya dekat abah, nak buat macam mana. Dia dengan keadaan kusut dah serabut kan, dia memang dah blank kan, tak boleh nak fikir apa kan. Lepas tu abah cakap tak apa, rehat dulu lah ni, cari tempat rehat, pergi semayang apa-apa kan. Kalau boleh rumah ni jangan tidur, yang kalau sebelum tu nak tinggal, cuci dulu darah-darah atas lantai apa kan. Memang penuh rumah tu. Kalau orang jenis mabuk darah ke, yang tak boleh tengok darah ni, rasa pengsan tentu lah. Bila dah jadi macam tu, bila dah selesai basuh apa, abang cakap tak apa, kalau ada rumah kawan ke, rumah adik beradik lah, kita tidur dulu, esok kita fikir lain. Bila dah selesai apa semua, abang dengan kak apa abang aku pergi ke hospital tengok keadaan Ani tu kan. Sebab suami dia memang dah penat kan, memang penat dengan keadaan serabut apa kan. Abang cakap suruh pergi rehat apa kan. Jadi bila dah sampai sana, tengok memang keadaan dia, tangan yang bekas kena tikam, dia tikam sendiri tu, memang bengkak lah. Lepas tu doktor beritahu yang ada beberapa urat saraf yang rosak sebab cucuk yang cucuk rambang kan, macam kan, sebab narut. Jadi ada beberapa jari dia yang dah tak boleh nak genggam sempurna lah, cakap kan. Agak sedih tengok keadaan tu. Jadi nak disingkatkan cerita, keesokan hari tu abah jumpa dengan Mat, suruh dia cari barang keperluan lah untuk perubatan mereka tu. Nak disingkatkan cerita, selang 2 hari tu Ani dapat keluar discharge hospital awal kan, sebab keadaan dia tak ada sakit yang lain, cuma jahitan tu lah nak kena buka ikut dia punya tarikh-tarikan. Jadi bila dah selesai apa semua, Ani pun balik. Abah tanya dekat Ani, apa yang terjadi sebenarnya kan. Dia kata petang tu dia duduk macam dengan suami dia macam biasa, duduk sembang-sembang. Dalam duduk sembang tu, tak tahu dia rasa jadi keadaan dia semua jadi gelap. Dia kata dia yang tu yang dia fikir, dia apa yang tu yang dia ingat, dia kata. Lepas tu abah cakap tak apalah, rehat dulu. Abah pun pergi dekat satu tempat macam ada aku panggil pondok lah. Dekat pondok tu abah ambil dengan besen, dengan 5 puruk dengan sintuk apa tu kan, abah buat untuk buat mandian mereka kan. Bila abah dah buat, abah letak kat situ. Jadi abah panggil Mat dengan Ani ni duduk kaki menunjuk ke matahari naik ni lah. Bila abah dari tu, abah baca-baca, abah pakai satu kain pelekat abah buat untuk ribahan. Bila setiap kali abah nak ribah tu, aku tengok muka abah tu memang berkerut teruk lah, macam dia ada angkat satu benda yang betul berat lah. Kalau angkat seorang-seorang memang tak dapat bila dah macam tu, abah memang ribah kan. Setiap kali abah ribah tu, badan Mat dengan isteri dia tu kan, seolah-olah nampak macam nak terbang atau bergerak kan. Bila abah dah siap buat apa, abah cakap tak apa, jom kita cari satu tempat untuk buat mandian kan. Lepas tu Kak Puas cakap okey tak apalah, kalau macam tu kita pergi dekat ada satu sungai tu, aku tak ingat nama sungai tu apa kan.
Bila dah siap apa, pergi sampai sana, Abu pun buat perubatan dia. Selepas dia selesai apa semua, nampak lah apa seri wajah Ani tu kembali, muka dia dah merah balik kan. Kalau tidak hang tengok keadaan muka pucat apa kan. Lepas tu aku pun pergilah jumpa Kak Ani lah. Aku panggil Kak Ani lah senang. Aku pun jumpa Kak Ani. Aku tanya, masa kau cuk tangan tu tak rasa apa kan? Dia pun tak sedap, dia kata macam tu kan. Yang dia tahu, dia tak boleh nak kawal tangan dia apa yang dia buat. Itu je dia kata. Bila aku selidik apa kan, punca sebenarnya orang nakkan tanah tu sebab suami dia ni macam orang kaya jugalah, harta banyak kan. Jadi adik-beradik tak suka. Mereka buat bagi keluarga Ani dengan Mat ni berpecah lah, nak bagi untung rumah tangga orang kan. Jadi family Mat dengan Ani pun diselamatkan. Kami pun balik rumah Kak Poh apa kan. Lepas tu kan, Kak Poh dapat lagi panggilan. Yang ini selepas 2 minggu Abuh ada kat sana. Kan aku cakap kan, yang aku cuti cuma seminggu kan. Jadi seminggu tu, kemudian tu kan aku balik. Jadi selepas 2 minggu tu lah, Kak Poh cerita kan. Dia kata habis berubat kawan Kak Poh tu, Abah dapat lagi satu pesakit. Tapi yang ini artis. Artis ni dia adik-beradik. Kakak dengan adik memang berlakon filem. Aku tak payah mention lah nama dia apa kan. Lepas tu mereka main rumah Kak Poh, jumpa dengan Kak Poh kan, minta tolong dekat Kak Poh apa. Lepas tu Kak Poh cakap tak apalah, ayah angkat Kak Poh ni ada, boleh insyaAllah boleh tolong pun kan. Bila dah beritahu adik kepada salah seorang ni kan, adik dia tu jumpa dengan Abah, minta tolong lembutkan hati suami dia sebab suami dia kaki pukul tau. Tak salah aku, salah seorang daripada yang kakak kan, yang adik kena pukul kan, sampai patah gigi lah satu kat sini, kena tumbuk dengan suami dia kan. Jadi mereka main dua-dua minta dengan Abah untuk bantu buat lembutkan hati suami mereka, sebab suami mereka memang panah barat lah, macam tu. Okey, bila dah selesai bantu apa, alhamdulillah kira dah tak pukul-pukul macam sebelum-sebelum ni kan, sampai patah gigi apa kan. Yang si adik kena smackdown kot, adalah aku. Aku dengar macam tergelak kan, pada hati tu. Okey, selepas kan tadi macam, okey, tadi kan aku cakap kan, selepas minggu kan aku balik kampung kan, sebab aku nak kena kerja balik kan. Okey, so sampai aja aku di rumah aku balik seorang time tu. Aku balik naik bas lah, sebab abang aku dia minta annual leave sambung kot, AL kot macam tu, sebab dia nak teman abah aku kan. Bila dah balik, aku balik rumah je, aku bagi salam, orang dia awak salam dalam rumah. Sedangkan rumah aku memang tak ada orang kan. Aku cakap kan, adik aku kan ikut mak aku, ikut pergi macam expo tu kan. 5 minutes later. Okey, sambung balik sebab tadi bateri habis. Okey, selepas je kan aku cakap tadi kan, selepas je aku balik, aku bagi salam apa kan. Aku bagi salam je, orang jawab dalam rumah. Sedangkan rumah aku tu tak ada orang. Kan aku cakap kan, adik aku ikut mak aku pergi expo. Lepas tu abang aku masih dekat apa, dekat abah aku di KL. Jadi aku pun terfikir, siapa dalam rumah? Aku fikir aku tu kan. Aku pun tak apa, aku cakap sebab aku bagi salam pun dia jawab sekali je. Lepas tu aku pun bagi salam sekali lagi, memang tak ada jawapan kan. Aku masuk macam biasa, aku masuk rumah je, aku buka pintu, plastik keluar. Keluar dekat pintu kan. Bukan tersekok, 2 ekor kan. Satu talar kat aku, satu naik kata bumbung kan. Aku sempat tepi macam tu kan. Dia jatuh kat bawah kan. Aku pijak terus lah, dapat kat aku. Aku cakap pantang kau jumpa, memang aku pijak. Bila dia jadi macam tu, aku pijak aja. Aku masih fikir, aku masuk dalam rumah. Aku tengok sekor lagi, tak ada, tak jumpa. Mungkin dah lari kan. Aku cakap, kecil lah kau punya plastik masuk rumah aku. Bila dah masuk dalam rumah aku selesai mandi apa kan, aku pun ingat nak masak kan. Aku tengok rumah aku, berselerok pula kan. Mungkin apa, biasalah tikus apa kan. Aku fikir aku tu kan, aku kemas-kemas apa sikit, aku
Aku telefon kat abah aku kan, cakap kan, dalam rumah tadi masa nak masuk tadi ada orang jawab salam. Lepas tu ada persik 2 ekor masuk. Ada persik 2 ekor nak keluar kan. Seekor sempat tepi, lepas tu kena pijak. Seekor ni tak jumpa. Lepas tu abah aku cakap, tak apalah, biar je lah benda aku tu, dia pun sesat je tu. Abah aku cakap tu, Selesai je semua lagu tu, aku pun letak telefon. Aku ingat nak terus tidur kan. Tak boleh nak tidur. Baru nak tidur je, aku dengar ada orang jalan tepi rumah apa kan. Aku fikir, siapa lah pula nak main menyambung ke apa. Aku fikir gitu kan. Lepas tu aku bangun, aku ambil kayu randes tu kan, yang alloy tu. Abah aku ada beli kan, simpan kira untuk keselamatan rumah kan. Aku ambil tu, aku letak tepi aku. Lepas tu aku masih dengar lagi kan, orang berjalan. Lepas tu bunyi macam orang duk cakap kan. Tapi hampa tak faham apa yang dia cakap tau. Bila dah jadi macam tu, aku tak puas hati. Aku ambil kayu randes tu, aku buka pintu, aku duduk depan pintu, aku tengok apa benda kan. Tak ada pula. Aku dah geram. Aku turun bawah, aku duduk kat pangkin buah pokok tu kan panggil pangkin kan. Kat bawah pokok tu kan. Aku pergi duduk kat situ, aku tengok apa benda dengan kayu randes tu sebelah aku. Kayu baseball lah senang. Kayu baseball tu kan ada sebelah aku. Aku tunggu, aku tengok apa benda kan. Tak ada pula. Lepas tu aku terus cakap lati, aku cakap, apa takut pula kan nak main menyamu apa benda kan. Lepas tu lepas je aku cakap macam tu, dekat atas kan, atas pokok kan, aku cakap mungkin kan ada pokok apa kan. Dekat atas pokok tu bunyi. Aku tengok kat atas, dia kencing atas kepala aku je belakang. Cakap, hang kalau nak kencing tak ada tempat lain kan tu, mak beli ayam macam besar kan tu, cakap dah. Lepas tu dia gelak lagi. Lepas tu dia terbang semua pergi sana kan. Tak ada lah kata nak muka buruk apa, ada. Muka dia memang muka elok lah. Cuma biasalah rambut serabai kan. Tak ada lah nak kata serabai tu. Bila dah jadi macam tu, aku dah tahu lah apa benda. Aku pergi basuh-basuh badan aku apa. Aku masuk rumah balik lah. Mandi dah masuk kan. Mandi apa, aku masuk rumah apa. Aku suruh tidur je lah. Aku dah tahu lah benda apa kan. Macam aku cakap, kalau hang main jenis main cak-cak ni, aku memang sakit hati. Sebab hang tak boleh nak tahu benda apa kan. Kalau nak main seketui terus, kita dah tahu. Kita boleh tanya dia apa sebab apa kan, nak jadi apa dekat hang kan. Ini dah ada main cak tu, kita kali tak ada. Bila kita pencak tu, kita kali tak ada. Itu yang dia geram. Yang aku paling tak suka, hang tengah sedap-sedap orang tu pam, hang tengah bawa kereta apa kan, hang tengah jalan-jalan kan, ada main suai depan mata hang. Apa rasa hang? Itu yang jadi kadang-kadang orang boleh terbabas kena pokok apa tu. Kalau bagi alam depa, benda lagi tu dia ada gurauan. Maksud kita ni, kita macam kita dalam melawak kan, main cak-cak orang apa kan. Dia gitu lah. Bagi kita tengok ke muka dia, kita pengsan. Bila dah selesai apa, aku jadi macam tu, aku pun masuk rumah apa kan. Aku pun sambung tidur. Esok tu kan aku start kerja kan. Bila aku dah start pergi kerja apa, selesai kerja, balik kerja, sampai kat rumah, dah nak masuk kat rumah, depan rumah aku ada satu pangkin dekat depan tangga tau. Hang boleh rehat kat situ dulu sebelum hang masuk dalam rumah. Okey, bila hang duduk kat situ, bila dah kat situ pula, bila dah nak sampai kat situ, aku ternampak macam ada orang tau kat situ. Keadaan pakaian elok lah. Bila sampai kat situ, aku pun beri salam. Assalamualaikum. Cari siapa? Lepas tu dia pusing. Dia cakap, Pak Lomat dah, Pak Lomat. Memang cakap nombor. Aku cakap, orang tak apa. Cakap, Pak Lomat tak ada, Pak Lomat PKL. Dia pergi berubat anak kat dah. Aku tak cerita betul lah kan. Sebab aku pun tahu orang bila dah nak buat macam-macam ni, macam-macam kan. Lepas tu dia terus tak ada senyum, dia tak ada apa, dia terus sound aku kan. Dia kata kan, bagi tahu kat Pak Hang, jangan duk sibuk pasal orang. Dengan keadaan dia macam tu, sekali aku bagi dia tak ada terus. Aku jadi panas lah. Aku pusing kat dia, aku nak cekek kira. Pasal dia cakap kat Pak tu kan, pusing tak ada apa lah, bunyi suara kan. Tahu bunyi suara jalan masuk dalam kegelapan tu kan. Dia nak, pasal, tapi yang kegelapan yang dia masuk tu, belakang tu bendang ataupun sawah. Kalau jalan gitu, mana boleh dengar, mesti bunyi cepat macam hadut jalan dalam seluk apa tu kan.
Aku pusing motor aku rem lah, bagi cahaya terang kan. Memang tak ada apa kat situ. Aku naik rumah, aku tu telefon ayah aku kan, dekat abah aku lah. Maksud aku telefon abah, aku beritahu kat abah apa benda apa kan. Lepas tu ada orang main ubuk apa kan. Lepas tu abah cakap kat aku, benda tu bukan orang, tu jin. Lepas tu aku cakap, abah macam mana, okey lah. Kalau dia je lah ada tak. Dia dah tu duduk sembang dengan Abang Lee, iaitu Abang Rosli, suami kepada Kak Poh kan. Bila dah jadi macam tu apa, aku pun tak sedar hati. Aku cakap tak apalah kalau benda tu agak melarat teruk. Yang kan hari tu kan apa, abah ada tolong apa, Kak Lia tu kan. Kak Lia apa aku tak ingat dah nama dah, dengan Abang Mat tu kan. Kes tu pun masih lagi berlarut, walaupun family dia diselamatkan. Lepas tu dengan family Kak Poh apa kan. Bila dah jadi macam tu, selesai je aku cakap, aku masuk dalam rumah, aku nak pergi ke dapur, aku nampak lagi pelesit. Time tu memang aku geram. Aku pergi cari apa, buku kan. Aku gulung-gulung macam kita dulu suka buat gulung paper kan, main buat padang pun. Ni aku ambil buku macam Yul Pegas tu, aku pergi retuk, biar pecah tu. Geram aku cakap, borang rasta kan. Aku geram aku cakap tu. Lepas tu dalam masa sama aku dengar dekat luar rumah bunyi je, punya derah lah kan. Tapi sayuk aja kan. Macam orang dulu-dulu ada cakap, kalau hang dengar bunyi sayuk tu dia dekat, kalau hang bunyi derah tu dia duduk jauh. Jadi bila aku dengar tu, aku meremang ni. Dah duduk sorang-sorang. Time tu mak aku tak balik. Adik aku memang dah ikut mak aku lah. Time tu adik aku berapa memang dalam belah-belah lah, dalam 13 ke 14 macam tu lah. Lepas tu aku fikir balik, sudah, apa benda-benda kan. Aku main-main fikir. Aku mandi, aku masak buat bodoh kan. Aku masak makan apa. Aku rumah dulu hampa tahu lah, rumah papan kan. Lantai papan, bawah kolong kan. Apa boleh jalan bawah. Jadi bila aku dah dengar macam tu, aku terdengar ada, macam aku cakap tadi, aku terdengar ada orang berjalan bawah rumah. Lepas tu aku fikir bawah rumah ada apa, pasiang tu dengan kayu-kayu papan rumah lama dulu kena pecah kan. Dia simpan bawah rumah tu. Lepas tu dengan ada lesung kayu hak orang duk tubuk kopi. Lepas tu dengan motor Triumph yang 650 punya model dulu kan. Lepas tu ada basikal tua Hercules 2 biji macam tu kan. Memang barang-barang klasik lah, barang lama dulu kan. Bila aku dah terfikir macam tu, aku cakap macam mana dia boleh jalan kan. Dalam aku duk fikir tu, bunyi apa, kalau hampa pusing basikal akan bunyi pre-wing tu kan, macam krek tu kan. Dia bunyi gitu kan. Dia pusing-pusing dia lepas bunyi krek. Aku cakap kalau nak naik aku cakap, tapi nanti hantar balik. Terus dia. Selepas aku cakap, dia pun diam. Aku cakap okey lah, tutup kaca aku tengok TV. Lepas tu aku dalam masa yang sama takut berani kan. Kalau aku terlalu takut sangat pun aku tak boleh buat apa kan. Memang aku tak duduk dalam rumah kot kalau aku fikir. Jadi aku malah fikir dia. Bila aku dah pergi ke depan, baru niat nak buka TV pun kan. Aku teringat bunyi TV. Tapi aku pusing, aku tengok TV aku tak terbuka kan. Lepas tu aku tengok lagi sebelah pokok ada apa, bunyi speaker radio ke apa kan. Aku tengok tak ada radio terbuka. Kalau hang nak kata hang pakai speaker bluetooth zaman tu tak ada kot. Speaker bluetooth tak ada lagi. Apa hang nak kata hang nak main game ke, native Android semua time tu tak ada lagi. Time tu paling canggih handphone sabun. Paling canggih tu, siapa pakai memang orang kaya, orang cakap macam tu. Bila dah macam tu, aku dengar lagi masih bunyi lagi kan. Tapi bunyi suara TV makin kuat. Aku pergi dekat dinding belakang TV tu kan, akan ada ruang kat atas tu kan, hang boleh tengok celah luar kan. Selalu orang tua-tua dulu sumbat plastik kat situ kan. Gulung-gulung plastik sumbat penuh kan. Aku pun tengok celah tu. Aku tengok sebelah rumah tu dah lebih daripada 10 tahun tak ada orang duduk. Tapi bunyi TV tu dalam rumah tu. Bila dah jadi macam tu, aku pun fikir, apa benda ni? Takkan orang pencuri masuk? Aku dengan rasa hati yang nak jadi perwira ni kata kan, aku bawa kayu randas tadi yang aku bawa tadi kat luar tu kan.
Aku bawa lagi pergi ke rumah sebelah. Aku pergi ke rumah sebelah. Pergi yang cerdik, aku pergi ketuk pintu bagi salam. Aku ketuk. Assalamualaikum. Aku cakap gitu kan. Assalamualaikum. Siapa ada rumah? Keluar. Aku cakap jangan nak pecah rumah orang. Kata aku tu kan. Tingkap. Kan macam aku cakap rumah. Tapi yang sebelah rumah aku tu dia ni dua kan. Dia sebelah belakang ni dia batu, atas papan lah. Atas tu buka pintu tu kan. Pintu pula buka tingkap. Tingkap dulu kan banyak besar, lepas tu ada galang tu kan, tak mau pergi orang jatuh kan. Itu. Lepas tu tengok tu kan. Aku tengok ada makcik tua dia tengok aku kan. Dia renyih. Aku tanya, makcik, siapa dalam rumah? Makcik seorang je kan? Dia tak cakap apa, dia suruh tingkat balik. Aku cakap, tak apa, dalam rumah ada orang. Aku cakap gitu kan. Aku pun bawa kayu randu, semangat dalam rumah. Sampai dekat tangga rumah aku, baru aku terfikir rumah tu dah 10 tahun tak ada orang. Aku ambil randu, aku bola rumah, aku balin. Aku kunci rumah, aku dengar. Lepas tu apa benda aku dengar, aku tak buka pintu lah. Keesokan pagi tu aku telefon kat abah aku beritahu apa yang jadi kat aku. Abah aku gelak lah. Selang 3 hari macam tu, mak dengan adik pun balik sebab trip yang mereka buat jelajah yang expo tu kan habis kan untuk tahun tu. Jadi mereka nak tunggu tahun depan pula kan, balik apa. Aku cerita kat mak aku apa jadi kan. Mak aku dia cuma cakap tu biasalah. Mak aku tu cakap tu kan. Kalau tak bising kat aku, dia cakap biasa. Kalau tak, aku tak kena marah, kena cakap benda yang sama. Aku memang payahlah nak betah sangat dengan mak aku sebab mak aku ni memang aku cakap cengeng lah kan bahasa aku kan. Orang cakap garang lah, memang garang. Abah pun sama. Tapi sejak mak dengan abah sakit ni, dia pun tak banyak sangat nak bising lah. Sebab tu kadang bila aku fikir kan, berbakti dekat mak bapak ni terasa sikit sangat tau. Tak macam mana mereka bela kita daripada kecil sampai besar tau. Itu je aku dah cakap. Okey lah, aku rasa sampai sini dulu cerita aku. InsyaAllah nanti pada next video aku akan sambungi satu lagi part, insyaAllah mungkin part ketiga kot, kalau tak ada halangan lain. Cuma aku harap hampa tak jemu lah tengok cerita aku. Itu je. Okey, terima kasih kepada yang dah subscribe channel aku. Jangan lupa terus support aku. Jangan lupa tekan tombol loceng untuk terus dapat notifikasi video-video baru aku. Okey, aku doakan hampa semua terus sihat-sihat selalu. Assalamualaikum.